Assalamualaikum dan selamat petang. Korang masak apa je hari ni? Ke masak apa tak jadi hari ni? Okey, hari ni Loko punya ajak borak. Kita nak paling sempoi punya ajak borak as dah 3 minggu kita dah borak kan. Ada bit serious, bit so not so serious, but today we going to be very santai sebab kita nak borak tentang apa yang terjadi dekat Malaysia beberapa hari ni sampai jadi viral 1 juta followers dah within 7 days. Wow, kita ada masak apa tak jadi official punya admin dengan kita hari ni. Okay, now sebelum kita kenal dengan setiap orang kita punya tetamu kita pada hari ini, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang masih menonton, yang terus menonton Loko Ajak Borak. And then hari ini kita masih lagi ditaja oleh Tony Romas Malaysia, and semua orang tunjuk kami dapat kita dapat something for Tony Romas Malaysia. So hari ni sambil kita borak, kita nak unboxing Tony Romas punya treat for each and every one of us today. Before that, kita nak kenal dulu dengan setiap orang dekat sini. Kita ada Ruby. Say hi, Ruby. Hai, Ruby di sini. Ruby adalah salah seorang lifestyle blogger, content creator, digital content creator, mak orang dan apa lagi? Tukang masak. Dari bujang sampai ke mak. Dan kita ada Mamu. Nama sebenar Mamu? Muhammad Razman Faizal bin Sulaiman, nama panjang. Oh, nama panjang ataupun yang biasa dengan Uncle. Ataupun selalunya orang panggil ni Uncle Botak. Uncle Botak, tapi tak botak pun. Hari ni sebab PKP jadi tak boleh gunting rambut. Dapatlah rasa ada rambut panjang sikit. Saya dengar Abang Botak ada kedai nasi kandak. Betul ada nasi kandak. Nasi kandak Uncle Botak. Kita ada 2 cawangan, satu di Sungai Rama, satu lagi dekat Kampung Baru. Okay, lepas habis PKP, saya jemput diri saya, Baki dan Ruby untuk datang kedai dia. Okay? Ada delivery tak? Delivery ada delivery. Memang awesome. Okay, Chun. Dan of course we have Baki Zainal in the house. Siapa nak kenal? Salam. Brand ambassador, divers, apa lagi, you name it lah, actor. Everything lah dia, dan kini dia adalah seorang tukang masak pula. I don't know macam mana tiba-tiba jadi tukang masak pula kan. Semua dia tapau doh. Alright, so say hi everybody to kita punya penonton hari ni. What's up guys? Assalamualaikum. Okay, first thing first, mari kita buka dulu apa yang Tony Romas bagi dekat kita. Unboxing. I think everyone got this. And wow, and everyone ada dapat ini juga. Okay guys, kenapa hari ni kita ada makanan ni? Okay, selain daripada Tony Romas merupakan penaja rancangan Ajak Borak Loko, kita juga nak bagi hadiah kepada semua, tak semualah, kepada pemenang bertuah hari ni. Kita akan bagi soalan dekat pertengahan rancangan ni dan jawapan dia ada di orang kata di dalam perbualan kita hari ni lah. Okay, first, korang tengah makan apa tu? Cuba bagi tahu tengah makan apa. Baki tengah makan apa? Bagi tengah makan udang. Udang. So udang ni bagi rasa it's diorang punya southern salad ke kot. Dia macam appetizer kan. Tapi this time orang sebab dia datang macam this type of packaging, macam rasa macam banyak lah pula. Selalunya kan dia macam dalam pinggan kan. Mangkuk. Kan berawam. Kau panggil aku mangkuk. Dalam mangkuk kan selalunya ni. Nama benda ni dia panggil kicking shrimp. Apa? Kicking shrimp? Kicking. Oh, kicking shrimp. Ya, shrimp yang ditendang-tendang macam itu. Tapi macam dah mati je. Tak gerak pun. Kita kena tanya Pakcik Saleh Harun kenapa dia mati. But this is so good guys. And then alamak, tokek kita senyap aja. Tokek saja tak senyap. Sedang menikmati. So, macam mana korang rasa kicking shrimp ni? Okey tak? Untuk Mamu. Untuk sebenarnya Abang Mamu sebenarnya benda ni Abang Mamu nak hadiahkan ada dekat satu family.
Satu Okay. family ni dia memang tak pernah makan Tony Romas. Okay. Memang dia family susah. Aha. Jadi kejap lagi lepas habis rancangan ni, awakmu akan pergi hantar dekat family ni untuk rasa makanan ni. Alah. Terima kasih, Abang Terima Mamu. kasih, Mamu. Yeah. Aduh. Okay. Alamak. Wow. This is so... Alah, ni yang nak tak jadi nak borak lawak-lawak ni. Okay, tak apa. I think tak ada masalah. I think betul, kita kena berbagi, orang kata berbagi rezeki lah hari ni. That's why kita nak Tony Romas nak bagi hadiah bernilai RM100, tapi korang kena tengok sampai habis. Alright, kicking shrimp ni memang sedap gila. This is one of the starter lah dekat Tony Romas. Okay, right now Mamu, kita nak tanya dulu sebelum kita tanya orang lain. Tiba-tiba cakap boleh tanya. Macam mana tiba-tiba ada grup ni? Masak apa tak jadi, masak tak jadi apa? Apa tak jadi hari ni? Aku dah cakap tak jadi. Okey, cuba cerita sikit macam mana boleh tercetusnya idea nak ada grup ni. Okey, first sekali idea ni datang daripada Kak Laila. Kak Laila ni dia ada satu dia ada buat mi udang dekat MMA Corner di Nilai. Alright. Jadi ini idea dia sebenarnya. Orang kata apa, selama ni dia pun ada kadang-kadang macam dia dengan Abang Mamu sendiri pun, kita ni memang ada kedai makan. Buat orang kata resipi macam-macam. Jadi orang kata apa, ada masa memang tak jadi. Jadi orang kata apa, kita tak ada satu platform yang kita boleh upkan kita punya video, kita punya masakan yang tak jadi. Jadi tertentu idea ni bila Kak Laila dia katakan dia nak buat grup ni, itu yang Abang Mamu susun strategik macam mana kita nak bawakan grup ni ke arah yang lebih positif lah. I see. Pada peringkat awal-awal tu memang kita hanya ada dalam 4 orang admin waktu tu, tak silap. Okay, sekarang ada berapa banyak? Sekarang ni dah ada 50 termasuk dengan moderator. Oh, wow. Supaya kita nak pantau. Sebab kita nak pantau kita punya grup ni supaya orang kata tak ada elemen-elemen yang tak betul masuk dalam grup. Betul. Itu tujuannya lah. Sebab kita sekarang ni PKP kan. Bila PKP ni ramai orang ada dalam rumah, ada dengan anak-anak, dengan family. Ini adalah the right time untuk diorang ni buat satu gathering, buat satu aktiviti dalam rumah, memasak. Macam satu contoh tu ada satu akak ni, dia buat roti canai dengan suami dia. Kalau korang tengok, memang very fun. Memang orang kata apa, dia agak rare lah. Maksudnya orang kata apa, yang suami dia table roti canai tak jadi-jadi. Jadi benda ni adalah satu yang sangat rare lah. Okay, aku kena stop. Mamu nak kena stop dulu. Tony Romas dia punya dia punya manager dia ada message dekat kita punya group, dekat kita punya live ni. Dia kata, Saleh Harun nama dia kata untuk Mamu makan dulu, nanti Tony Romas hantar hidangan baru kepada yang Tony Romas Mamu nak kasih tu. So makan dulu, tak apa. Lepas ni saya akan We love you Tony Romas. Yes. Thank you very much. Makan dulu. Nanti dia orang hantar. Nanti kita minta artis kat Mamu. Makan dulu. Alright. Okay. So boleh. Baki, 2-3 hari ni kita pelik betul lah. Tiba-tiba dia punya Instagram dia tiba-tiba banyak gila I cooking what today, apa entah. I cooking something. And it's so interesting because you have your own character while cooking. So macam mana pula tiba-tiba dapat idea nak jadi home cook pula ni? Jadi home cook Baki sebenarnya apa nama tu kita dah berapa hari kat rumah? 33 hari. So semenjak Baki balik daripada Bali tu, Baki balik daripada Bali 17 hari bulan 3. And after that Baki kena self quarantine tau. Okay. So masa tengah self quarantine tu Baki dah macam Allah, aku nak buat konten apa lagi ni? Nak buat konten dive, segala footage dah pakai kan. Nak buat konten kat luar pula. Dah pening kepala. Last duk fikir, alang-alang aku masak tiap-tiap hari. You know, maybe I should try buatkan konten tu jadi konten dekat dalam I punya own video. And then at the same time sebab GoPro pun diorang tengah buat this program Home Pro. Mana tiap-tiap hari diorang kasih 5, they give away 5 GoPros for free. Wow, nak juga tu. Just as long as dekat Instagram kan, korang hashtag Home Pro,
So you shoot anything you buat dekat rumah. Kalau you tak pakai GoPro pun tak apa, you pakai handphone pun boleh. Okay. Lepas but you kena edit pakai GoPro punya app lah. Okay. Then after that, you stand a chance to walk home with the GoPro. So I duk fikir, I nak buat konten apa. So I buat konten masak-masak. So bila buat konten masak-masak, duk rasa macam bosan lah pula kan. Alang-alang zaman mak-mak aku dulu, diorang pakai baju apa bila diorang masak. So I duk fikir, berkembannya. Kan? Ingat tak? Yeah. Dulu mak-mak kita korang tengok. Kelawar tu berkemban kan? Kemban. Dia wrap kepala dia dengan towel, dia berkemban. So I pun try. Sekali, alhamdulillah kan. I tak pernah tengok video 30 second yang Baki Zainal buat. Selalu pergi Iceland, pergi Greenland, pergi Hamdallah, orang tengok dalam 10,000 je. Ini 45,000, just within one day. So it kind of like picked up lah. Yeah, because anything to do with makan kan, semua orang akan bersatu doh. Semua orang akan macam just pick up to something makan. Sebab tu dalam 7 hari, dia orang punya group ni, apa Ruby nama kumpulan, nama group tadi? Masak apa tak jadi hari ni. Okey, sekejap aku sebelum kita borak lagi panjang, Baki. Ya. Pernah tak masak apa tak jadi dan masak apa tu? Baki sebenarnya tak. Okay, honestly Baki sebenarnya tak pernah. Alhamdulillah segala benda yang saya masak jadi. Tapi Baki ada satu cerita. Okay. My good friend, dia tak pernah masak tau. Lepas tu dia kahwin, umur dah 38, kahwin. Lepas tu tak lali konon nak menang hati suami. Dia buatlah salmon Hamdallah lah. Dia pakailah dapur kualiti Tefal tu yang ada glass hood tu. Kuali mahal. Sekali dia letak je salmon tu, dia tutup kuali tu tak boleh buka. Dia dah off. salmon mahal. Dia letak air, dia letak apa, kuali tak boleh buka. Dalam tu 2 keping salmon mahal dengan kuali mahal, last masuk kat dalam tong sampah. Lepas tu laki bini makan McDonald. Aduh, kalau Ruby pernah tak Ruby? Ruby ada anak-anak mesti ada ni cerita ni tak jadi ni. Ruby lagi lah mesti banyak fail ni. Banyak fail. Sebab masa masak kan mak kita buka restoran kan. Jadi orang macam ingat semua jadi. Satu kali tu pernah post lah masak tak jadi kan. Kenapa tak represent macam lauk-lauk Melayu? Macam terlebih kacang panjang. Masak lontong kan orang cakap kuah yang banyak. So banyak daripada situ kita dapat feedback. Daripada situlah improve. Kena ada circle yang bagus untuk bagi positif tu tau. Tapi masak Melayu susah doh. Betul tak macam? Sebenarnya. Sebab banyak ingredient sebenarnya. Tak, tapi masak orang Melayu kita lah Baki rasa dah kan. Dia banyak rempah lah, ni nak kena rebus dulu, ni nak kena giling, kena buat macam ni, kena buat macam tu. Masakan Mak Saleh memang bodoh habis. Campak jadi. Kan? Cerita kalau kita tanya token restoran. Senang je letak daun. Pernah tak masak tak jadi? Herba. Baik, masak tak jadi ni. Mamu mana boleh tak boleh tak jadi. Ada juga yang tak jadi sebab kadang-kadang tu macam orang suka buat. Okey, sebenarnya orang pernah daripada cheese banjir dulu. Orang ada satu restoran cheese banjir. Jadi kita invent macam-macam jenis menu. Menu-menu yang kita buat contoh kan macam chicken chop Milo. Chicken chop Milo. Wow. Puyo. Okay. Itu dulu dah lama dah. Jadi orang kata kita macam orang suka buat macam innovate lah, buat trial. And then contoh macam pizza kan. Pizza selalunya orang buat dalam dia base dia pada roti kan. Betul? Roti kan, betul tak? Betul. Jadi apa yang kita buat kan, orang buat menu yang pelik-pelik lah. Orang kata macam kita buat base dia, kita pakai daging, nama dia pizza. Nice. Okay, lepas tu? Mesti sedap. Topping pizza juga. Tapi orang kata hanya 2 roti tu kita ubah lah. Tapi tahu tak, nak jadikan benda tu, lebih kurang dalam 12 kali percubaan gagal. Wow, kita tak pernah give up. Mamu. Kalau nak tahulah, macam itulah kita buat satu-satu eksperimen kan. Yang jadi mangsa adalah staff dekat restoran lah.
Semua kena rasa. Bukan dia orang dah buat tak jadi. Kita akan suruh kita pasang. Kau makan bagi habis benda ni. Jangan buang. Kita balik pada cerita grup. Bahan yang mana tak jadi tu, kita buatlah. Kita buat benda-benda lain. Kita buat b-ball ke apa-apa untuk dia orang makan. Supaya benda-benda tak membazir lah. Betul. Dia kalau dia 3 kali tak masak-masak tak jadi tu, dia akan kena order je. Itu je cara dia. Order Tony Romas kan? Kita boleh order ni. Kita boleh makan ni. Tenang sekarang ni. Zaman dah mudah. Ya, betul. Tapi sebenarnya kita biasa dengar masakan tangan mak yang sedap, masakan tangan suami yang sedap, isteri yang sedap. So memang semua orang time macam ni, dia tak boleh keluar. Memanglah kita boleh beli je. Tapi kadang-kadang bila dah duduk kat rumah tu, macam Paki, salah satu contoh yang paling dekat. Dia tak tahu konten apa nak buat, dia masak dan dia jadikan konten. I believe dia pun masak je sebelum ni tapi tak jadikan benda tu konten. Aku pun nampak orang-orang yang banyak yang post dekat grup masak apa hari ni, masak apa tak jadi hari ni pun. Dia orang ni mungkin masak agak hari-hari. Tapi bila dah kita terkurung kat rumah ni, dia orang pun masak lah. Tengok resepi tu, tengok resepi ni before reality kan. So apa antara video yang pertama yang kelakar yang korang dapat dalam grup tu? Baki. Okay. Baki nak cakap lo. Okay. Baki suka yang dia goreng donat. Dia kata dia nak buat muka Mickey Mouse jadi muka setan. Baki salute habis. Memang akak tu memang awesome. Tak, masalahnya semua orang bagi caption yang macam kelakar tu. Kan? Tapi macam umur suka ni. Satu yang dibuat satu menu ni, dia buat dia punya dough tu untuk tak tahulah, untuk macam orang kata apa, macam dough macam donat ni lah. Tapi bila dia dah bakar benda tu, keluar oven, dia jadi macam buah puyuh. Serius, memang kelakar gila benda tu. Jadi buah puyuh. Jadi ini memang kalau kita tengok sekali kan, kita akan kata ini buah puyuh ni. Sebenarnya bukan, itu adalah roti. Macam manalah rasa dia semua kan. Okey, tapi sebenarnya kan bila kita nak cakap pasal benda serius sedikit lah. Okey, bila apakah cabaran macam sekarang dah ada 1 juta orang dekat dalam grup Facebook tu. Macam mana cabaran korang sebagai admin untuk pastikan orang tak mengecam dengan kata-kata yang orang kata yang tidak boleh diterima lah, mengutuk dengan yang teruk-teruk ataupun ada benda-benda lain yang diorang masukkan dalam grup tu. Apa korang punya cara untuk pastikan benda ni tidak berlaku? Okay, first kali pada awal-awal tu memang kita tak boleh kontrol sebab waktu tu kita hanya ada 4 orang je admin. Macam sekarang ni apa yang kita buat, kita dah mula buat sekatan PKP dalam kita punya grup tu. Kita buat sekarang ni. Betul. Sekarang ni posting yang orang kata ibarat macam yang members yang masuk dengan posting yang masuk ni, ibarat macam COVID-19 sekarang ni, macam dekat Amerika. Amerika tak sampai 1 juta lagi tau. Jadi sekarang ni dah jadi more than 1 million dah sekarang ni. Apa kita buat, kita cuma tapi setiap posting yang ada dalam tu. Jadi kita perlukan ramai tenaga kerja, terutamanya moderator untuk monitor setiap posting sebelum dilepaskan dalam grup. Dan juga kita nasihatkan banyak kali kepada kita punya members dalam tu, make sure gunakan bahasa yang elok. Kalau ada kecaman atau cacian ataupun orang kata apa, guna bahasa-bahasa lucah ni, tolong report kepada kita punya admin ataupun moderator ataupun gunakan button report untuk bagi tahu kepada grup supaya nanti kita boleh delete. Stop jap. Mari kita tengok gambar-gambar yang kita tengah mainkan dekat kita punya Facebook tu. Tu pantun bulu kerat, sakit dada gelak kat orang sendiri punya, tak ada yang kurang. Betul. Gila donat tu dah macam kopok leko dah aku tengok. Dia tak uli lama tu tau, Abang Syam. Oh ya. Yeah. Okey. Apa ni? Uli lama Ni apa ni? Kek kukus pandan. Kek kukus. Ni apa? Astaghfirullahalazim. Dia expectation tu lain tau. Astaghfirullahalazim. Ini memang dahsyat ni. Macam mana boleh jadi macam ni? Cekodok ya? Cekodok. Ini biskut. Dia kata yang ni kelakar okay? Musim PKP ni agak siapa je ni. Masakan pun pandai perli dah dia kata.
Aduh, kelakar. Ya Allah, muka kek dia evilnya. Perempuannya dia semua happy lah. Yang penting dia orang happy. Betul. Sebenarnya masak ini lagi kesian ikut viral. Ya, betul. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh belajar dalam memasak ni. Sebenarnya mungkin macam Ruby, dia ada anak-anak ni, ada suami, 4 orang terkurung satu rumah dalam satu jangka masa yang panjang 3 minggu ni. Betul, apa lagi nak mengherankan, kan? So macam-macam dah buat. Betul, masak je kerja kita ni Abang Syam. Tapi ada juga yang Ruby cuba resepi baru macam buat capati. Masa buat tu dulu tak uli lama tau. So Ruby ambil gambar tunjuk kat mak cakap ni apa benda. Lepas tu mak gelak-gelak cakap lama sikit uli, penuh kasih sayang. Dia cakap buat tu tak apa lama biar. Lepas tu Ruby buat dalam kali ketiga baru jadi. Yelah, rasanya grup masak apa tak jadi hari ni dia akan banyak memberi manfaat sebenarnya. Selain daripada dia menggelikan hati, menghiburkan semua orang. Cousin aku daripada Brunei pun tengok doh. Kawan aku dari Indonesia pun tengok grup ni apa semua. Dia orang kata kelakar gila. So at least menghibur di kala sunyi orang kata kan. Nak tunggu Ruby nyanyi, bila kita nak dengar Ruby nyanyi pula kan. So and then I think bila benda tu tak jadi, makanan tu tak jadi, orang yang pandai membuat salah satu makanan tu, dia akan bagi tips, dia akan bagi advice. So I think it's very good lah, very interesting group yang orang semua boleh join dan share lah apa-apa. Kita gelak ketawa tapi dalam masa sama kita belajar. Betul. Netizen memang tunggu sebenarnya group macam ni. Abang Syam sangat menunggu. Bila lah ada orang nak buat. Korang dah buka ke apa kat dalam box tu? Ada Allah sedapnya Abang Syam. Mari kita makan dalam borak. Dalam ni ada rig ni, dalam ni. Okey. Hari ni kita ada soalan. Kita akan tanya lagi sekejap lagi kita tanya. Yang first tadi kita makan adalah starter daripada Tony Romas, dia panggil kicking shrimp. Sekarang kita ada bountiful beef ribs. Apa dia? Yo, ribs. Oh my God. Bau perasan nampak ni. Korang tahu tak? Tony Romas ni, dia buka order tau. Every day daripada pukul 11 pagi sampai pukul 6 petang. So korang boleh order through GrabFood, daripada Lala Move, apa lagi? Food Panda, Grab Express, kau boleh order daripada situ. Alright? Yang berada di Lembah Kelang terutamanya. Tony Romas ni bagus kan? Dia ada banyak. Tengok dia sedia. Betul? Tengok dia sediakan Tony Romas ni tak tahu. Sudu semua ni. Tapi tahu tak Tony Romas dia punya speciality dia apa sebenarnya? Apa dia? Apa dia Mamo? Rib dia. Jom cuba. Dia punya rib dia memang sedap. Rib dia boleh tanggal macam ni ya. Dok. Demo sikit. Lembut. Oh my God. Macam Flintstone. Makin suka dia Tony Romas punya onion rings. Onion rings. Tony Romas memang terbaik sebab it's literally the way they pack the onion rings and then the onion rings bukan saja tepung tau. You memang boleh rasa bawang merah, onion dia yang manis tu. Lepas tu dia punya side dipping sauce dia tu pun just nice. Tanginess dia sebiji macam the type of onion rings that I makan kat US, rasanya sama yang dekat Malaysia ni. Wow. Kalau Ruby suka apa? Ruby suka kicking shrimp. Oh, okay. Mama memang suka appetizer. Macam Mama suka ni, suka dia punya rib dia sedap. Ya kan? Ni dia punya rib ni. Ya, tapi itulah aku ada satu kekurangan sebenarnya, tak boleh makan red meat banyak sangat sebenarnya. So ada gout ke? Abang tengok kita orang makan bang. Tengok kita orang makan. Gout tak ada, tapi dinasihatkan oleh doktor untuk mengurangkan red meat. Tapi hari ni pantang kot. hari ni je. Padahal 3 hari lepas pun aku makan enggak. Tapi tak apa. Lepas ni sebulan aku tak makan. Pakcik Salih Harun hantar puasa kan? Puasa. Okay. Kalau kita cerita pasal makan atau benda-benda yang orang kata memasak ni lah. Lagi 2-3 hari lagi kita nak puasa. Kalau Baki, bulan puasa kau suka makan apa? Untuk sahur dan untuk berbuka. Soalan. Wow. Saya orang Johor.
Okay, orang Johor. Alright. Anak jati Johor. Saya memang setiap puasa baki kena ada air katira. Wow, sedap tu. Air katira. Lepas tu satu lagi baki kena ada murtabak Johor. Sebab macam mana pun baki rasa banyak tempat murtabak dia tak macam ni, tak menepati cita rasa saya. Cik, macam tu. Okey, tapi itu. Tapi kau duduk kat KL, duduk dekat Shah Alam. Macam mana kau nak dapatkan martabak tu? Baki selalunya kan siap suruh kat my family kat Johor, pack kan. Ada orang naik KL hantar ataupun naik flight. But this Ramadan, apa nama itu? I think this Ramadan yang bestnya tu saya ada kat rumah. Selalunya Ramadan saya tak ada kat rumah, saya pergi kerja. Maksudnya kalau boleh tak nak cadang dekat baki, naik lalu ikan, maksud dalam tong ikan, pergi ke Johor. Masuk tong ikan pergi Johor. Jangan bagi idea kena tangkap nanti. Jangan main. Sampai Johor, keluar daripada tong ikan ambil gambar selfie lepas tu letak kat Facebook. Lepas tu kena tangkap. Tak sia-sia. Okay. Martabak Johor tu, apa yang specialnya martabak Johor dengan martabak lain? Mungkin ramai orang luar sana nak tahu. Lepas ni siapa nak buat martabak Johor belajar dengan Baki, lepas tu tak jadi, post dekat group. Okay. Martabak Johor, dia punya apa nama tu, dia punya kulit dia tipis sikit, bawang dia tak sebanyak. Dia punya daging banyak. Lepas tu color dia tak kuning. Ayam carik kan? Perasan tak? Sekarang ni banyak murtabak color dia kuning. Ya. Kan? Minyak tu. Minyak dia tu. Kat Johor punya, especially yang dekat murtabak Kampung Majidi, tak leh kasih. Oh yes, aku nak makan. Murtabak Kampung Majidi tu, dia memang nanti habis sold out. Oh Allah, dia punya sedap tu entahlah macam mana nak ceritakan. Memang kalau you bila you potong tu, dia macam rasa macam Mamu cakap tadi lah, pizza yang meat pizza You memang rasa dia punya daging dia tau. Pizza dia rasa macam daging je. Lepas tu dia punya kulit atas dia tu, macam kulit roti prata dia tu, tipis tau. So dah lah crunchy, penuh daging, cicah dengan sos bawang. Dia orang letak bawang dengan timun. Dengan cuka yang colour pink tu. Macam acar Macam acar tu. Wow. Baki expression tu buat kita lapar walaupun tengah makan. Tahu tak apa macam tu. Okey, kalau sahur kau sahur makan apa? Sahur senang. Sahur ikan bilis goreng kicap. Sardin kan. Tapi sardin saya pantang sikit. Sardin saya kena goreng dulu sebelum masak sardin. Sebelum masak kuah dia tu kan. Ayam soyat. Ayam soyat tu macam dia yang macam tadi tu yang ada video kan? Yang saya baru buat video tu dia macam sambal goreng tapi ayam leftover KFC ke apa semalam punya boleh buat makeover ataupun telur Michael Jackson. Oh ya Allah, telur Michael Jackson sedap. Apa tu telur Michael Jackson tu? Telur Michael Jackson tu, telur goyang kan, telur goyang. Dia lagi kau ajar. Dia telur goyang, letak kicap. Dia putih, lepas tu letak kicap tu yang ada Michael Jackson ni, hitam putih, black and white. Lepas tu dia letak tomato sauce dengan bawang goreng kat atas. Ya Allah. Nasi panas. Macam western punya ni lah sahur dia. Okay, next kau punya video kau kena tunjuk tu. So pada orang-orang kat luar sana yang masak kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi tu, boleh tengok Gaki punya Instagram kan. Dia dah tengah masak sekarang ni. Korang boleh copy dia punya masakan tu. Kalau tak jadi, kompos. Okay? Cakap Baki punya. Ingat ya, telur tu kena jadi. Masuk dalam group, tag saya. Kena jadi telur Michael Jackson punya telur. Bukan telur orang lain. Kau kena buat Jackson. Kau kena buat dulu. Okay, kalau Mamu pula, bulan-bulan puasa ni apa makanan yang Mamu yang orang kata mesti kena ada lah dekat bulan puasa untuk berbuka? Selalunya kalau bulan puasa, Mamu hanya makan kari pap dengan popiah basah dengan kurma, itu je. Wah, kari pap berbuka. Itu je. Sebab selalunya kita akan makan lewat sikit dalam pukul 10 lebih kurang tu lah, baru kita makan heavy. Tapi selalunya kita akan cari kari pap lah. Kari pap dengan kurma, itu je.
Malu lah dah berumur ni kan. Kalau buka sahur. Kalau sahur? Okey, kalau sahur pula selalunya kita masak lah. Kita buat daripada malam tu kita masak. Selalunya orang rumah abang mu akan masak. Ataupun abang mu sendiri akan masak. Kalau malas dua-dua kita akan orang kata apa, tengoklah ada roti apa kita makan itu je lah. Sebab kami ni bukan jenis yang makan banyak-banyak ni. I see. Diet Ruby? Diet. Ruby pula kalau berbuka suka ayam pasu ataupun ayam golek semua yang ayam macam tu kan best kan. Lepas tu masak pun ada juga, kita macam buat tambahan lah untuk ayam ke nasi memang masak kat rumah, lepas tu kurma. Lepas tu untuk sahur pula Ruby selalunya untuk masa bujang dulu kurma aja boleh Abang Syam. Bila dah kahwin ada anak ni makan kurma aja rasa nak pengsan masa puasa tu. So Ruby pun masak makan barulah okey. Nasi kena ada, tambah sardin, keropok goreng tu ke? Goreng keropok sikit. Lepas tu banyak kena bagi banyak-banyak menu mamu. Lepas tu telur dadah jangan lupa. Itu memang kena ada sebab anak pun dah belajar berpuasa. Alhamdulillah. Kalau sahur kena bangun awal tau. Ruby jenis sahur ke tak? Sahur tu lah kita makan telur dadah, nasi putih. Lepas tu Ruby memang dah siapkan dalam rumah ni kalau mungkin terbangun lambat kan, kita akan sediakan keropok yang dah siap goreng. Lepas tu sambal bilis dah ada. Bolehlah makan dulu untuk sahur, sikit-sikit je. Apa pengalaman puasa korang masing-masing ni? Baki, pengalaman puasa yang paling tak boleh dilupakan. Pengalaman puasa paling tak boleh lupakan? Allah. Minum air dekat pili ni kan, dekat pipe air tu minum air. Sebab tahun lepas dia tak ada, dia kata dia tengah dekat overseas tahun lepas. Mungkin apa pengalaman puasa kat overseas? Dugaan tu. Baki dah rasanya dah dekat 11 tahun puasa Baki kat overseas. Selalunya sebab kerja kan. Tapi Baki rasa yang paling Baki tak boleh lupa masa Baki masuk ITM. Okay. Hari pertama puasa, hari first Baki masuk diploma dekat ITM. Kan ada minggu kenal minggu siswa orientasi. Orientasi tu. And then diorang letak masa tu I kena dekat, masa saya duduk kat Shah Alam tapi saya kena kat ITM Shah Alam. Dan bila first day puasa tu saya tak pernah berbuka puasa jauh daripada family tau. Alright. And then I tak pernah dapat. Baki ingat lagi, Baki masa tu nak masuk ITM tu Baki tanya mak nak bawa berapa ringgit duit poket lah kan untuk satu minggu tu. So mak cakap alang-alang pagi petang orang nak kasih makan bawa RM50 cukup lah. So cakap okey bawa RM50. Dan dah masuk je ITM kena bayar RM45. Entah bayar yuran apa tinggal RM5. Lepas tu the first day yang buka tu dah lah kena ragging, kena amnaklah semua kan. Dia punya Baki ingat lagi dia punya dikasih nasi tapau, dalam nasi tu ada batang kangkung dalam 7-8 batang. Bukan kangkung batang kangkung lemak daging, dia masak gulai lemak daging dalam 3 ketul. Gulai cair. Gulai cair. Sedih Wah, sedih sangat dengar. Yang paling sedih bukan tu tau. Paling sedih saya dah buka tu, saya nampak tu, saya macam tak apalah, let makan. Lepas tu saya tak perasan je sebenarnya Baki menitis air mata tau masa tu. Baki menitis air mata and then member kat sebelah macam bro relax kan. Tak apa nanti kita pergi koperasi kat bawah, relax. Sekali masa Baki keluar tu Baki nampak ada mamat ni dia minum air oren pil fresh Zaman kita orang dulu pil fresh ni memang kira mahal. Memang berada mahal lah kan. So masa Baki nampak tu, masa dia minum tu Baki tengok anak tekak dia duk naik turun kan. Saya dapat rasa pil fresh dekat dalam mulut. And then saya cuma tinggal RM5 tak boleh beli tau. Saya ingat lagi lepas tu masa tu Baki cakap I don't care, I keluar daripada ITM ni, die I'm gonna go and buy this pil fresh drink. Lepas tu masa tu ada makro dekat Shah Alam, Baki masuk, Baki beli 1 karton. Hari yang keluar tu sebelum balik rumah, because my cousin datang ambil cakap dengan dia, kita kena stop makro. Fahal, stop makro. Pergi beli 1 karton
Kau ada duit? Buat pinjam. Makro lama Beli tu. satu katil, balik rumah. Lepas tu mak tanya, ni beli air banyak-banyak ni kenapa? Saja. Nak melepaskan nafsu. that is the most memorable. True, betul. So kalau Ruby sendiri, sebab Ruby ada family apa semua kan, macam bulan puasa kita tahun ni memang berbeza lah dengan bulan puasa daripada sebelum ni. Apa perancangan Ruby untuk puasa dan untuk raya tahun ni? Tahun ni kalau bulan puasa Ruby masak lah hari-hari sebab kita dah ada group yang best tu, so tak adalah macam segan nak masak tak jadi kan. Jadi kita boleh improve kat situ. Lepas tu masakan pun Ruby akan tengok apa yang anak minat sebab nak guide Adam kan untuk berpuasa penuh. Yep. Lepas dia nak start puasa, so menu Ruby pun banyak tanya dia orang lah, daripada membazir kan kita tahu apa benda nak masak. Tak ada bazar Abang Syam, macam mana kita nak pilih-pilih. Tapi tak apa, tahun ni adalah tahun untuk kita relax sikit, bagi perut kita. Betul. Kan? Banyak hikmah dia. Bulan Ramadan, banyak hikmah. Selalu bulan Ramadan kita akan satu puasa tu berpuasa, lepas tu buka puasa kat rumah mak tau. Mak akan masak makanan kegemaran anak-anak. So Ruby akan praktiskan perkara tu, cara tu dekat anak-anak dengan suami lah. Okay, sebagai orang yang mengusahakan makanan lah, pengusaha makanan macam Mamu sendiri macam mana nak menghadapi bulan puasa tahun ni berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni? Sebenarnya orang kata apa, ini yang dalam keadaan sejarah dalam satu dunia sebenarnya ni. Orang kata kita tak ada bazar Ramadan pertama kali dalam sejarah. Betul. Sedih. First time dengan solat tarawih pun tak ada kan. Jadi orang kata cabaran kalau untuk semua semua ada satu grup yang pengusaha F&B. Dan apa yang dia orang buat sekarang ni, dia orang plan untuk nak make sure business tetap jalan juga dalam bulan puasa. Apa dia buat, dia buat sistem delivery sendiri lah. Hantar sendiri and then dapatkan order macam tu lah yang dia orang buat. Tapi dia memang agak satu benda yang sangat-sangat mencabar sekarang ni. Mencabar sebab 10 km kan Mamu? 10 km saja sekarang ni yang dibenarkan jarak untuk pergi buat hantaran. Okay. Alright, sebelum aku tanya soalan selanjutnya, mai sambung makan. Sebab aku nak tanya soalan ni. So korang dah ready ke kat luar sana? Aku nak tanya soalan untuk dapat hadiah RM100 meal voucher daripada Tony Romas. Soalan dia adalah, apakah nama makanan starter daripada Tony Romas? Saya tahu. Boleh jawab tak? Jangan. Soalan saya. Tak ada. Okey, apakah nama starter Tony Romas yang semua orang makan hari ni? Okey. Yang Ruby suka. Yang Ruby suka. Ruby tengah tunjuk tapi jangan sebut nama dia. So siapa boleh jawab dahulu, kita akan bagi RM100 meal voucher daripada Tony Romas. Spicy chicken wing. Google cepat. Okay, Mamu, apa yang Mamu suka? Mamu tukang masak ni, dia mesti tahu makanan. Apa yang Mamu suka tentang Tony Romas punya beef ribs ni? Kenapa? Dia punya sos dia. Dia punya sos yang disapu dekat dia punya daging tu. Okay. Dekat dia punya daging. Yang ini yang dia punya keunikan dekat Tony Romas ni. Dia memang setiap kali kalau orang pergi ke Tony Romas, inilah pilihannya selalunya dengan orang rumah. Memang inilah pilihan orang kata, memang kita akan cari ni. Dia memang agak sedap lah dia punya sos dia tu. Okay, kalau Baki sendiri yang suka makan makanan orang putih, apa dia? Why you think, kenapa you rasa Tony Romas ni punya beef ribs ni beza daripada yang lain? Why? What I like about the ribs is the fact yang tak alih speaking Mak Saleh because talking Tony Romas. It's the fact of the matter, macam you cakap tadi lah, dia punya daging dia tu, the way they smoke the ribs sampai ke tahap daging dia, you tak payah, you gigit aja dia terus melt, dia terus terlerai daripada dia punya bone tu tau. And then by the end of the day, untuk orang tua pun tak payah nak liat-liat duk tarik kan. So that's the best thing I think that they've done with the ribs. Meaning kan ribs ni boleh semua lapisan masyarakat pun sebut. Orang tua, orang muda, orang berumur yang gigi tak kuat pun boleh makan. Macam tu.
Betul lah tu. Itu yang cakap. Alright, kita dah ada winner ke? Okay, kita dah ada winner. Okay, winner dia Siapakah? Arif Haris. Kicking shrimp dia kata. Okay. Yeah, Tanya. Arif nanti DM kita punya Facebook, bagi nama penuh, nombor telefon dan alamat. Okay. Alright. So kita sambung lagi borak-borak. Bila kita cerita pasal makanan ni kan, kita cerita pasal makanan Malaysia lah sikit. Kita promote lah sikit kan. Lepas waktu PKP ni aku rasa Sumuk salah satu tempat yang orang rindu. semua akan pergi makan adalah kedai makan. So let us promote kedai-kedai makan ataupun makanan-makanan Malaysia. So Baki, what is the most food yang you suka? Malaysian food yang you suka? You can jawab berapa banyak you nak. Yes. Baru je takut dia kata cuma boleh jawab satu. Mana boleh? Banyak. Ya, banyak. Mana boleh satu. Okay. Dia dah 30 hari ni banyak list. Kan? Baki suka macam ni sebab saya one of my favorites is laksa lemak daripada Melaka, laksa baba. Okay. Laksa baba daripada Melaka, because I grew up knowing that kari mi and laksa lemak is two different things. Yes. Barang berbeza. Sebab semua orang dia macam balon je semua tu kari mi kan, but it's actually not. So one of my favorite is this very old shop dekat Melaka, nama dia Donald and Lily. Yeah, my favorite. Kan? Dia punya Allah, saya tengok kakak Jennifer tu upload dekat dia punya Facebook tiap-tiap hari. Saya rasa macam boleh tak jangan menyiksa punya hati dan kan. I like that. Nyonya laksa they call it. Yes. I would definitely go back and have that. Then I would want to go and have kerang tepi longkang. Alang-alang kat Melaka, kerang tepi longkang. Pernah makan tak? Tak pernah tu. Kerang tepi longkang. Dia nama dia sebenarnya Capitol Kerang. Okay. Dia daripada zaman 60s, 50s dulu tu. Dia buka di belakang Cinema Capitol dekat Melaka tau, kat bandar Melaka. Tu yang dia panggil Capitol Kerang. Tapi dia betul-betul kat tepi longkang. I see. So you duduk bangku pendek rendah kan, makan apa tu kerang rebus, makan rojak sotong. Cara apa nama tu? Cara southern. And then the other one thing that I really want to have is I nak ke Penang untuk makan ayam bawang Tajudin. Jalan Queen. Sedap tu. Ya Allah. Dia punya rasa tu. Ya Allah, sedap. Tak nangis dengar semua ni. Tahu tak saya pernah I flew down to do an event tau dekat Penang. Okay. Lepas tu event tu petang. Pagi bagi sampai, dia buka kedai pukul 11 bagi pergi masuk. Lepas tu pakai tangan makan. And then kejap lagi dia punya bau ayam bawang tu melekat dekat tangan. Mak Datuk, after that I kena shake hands dengan segala menteri lah Allah kan. Rasa macam aku masuk berapa lama pun bau dia kat situ. Okay, nama dia ayam goreng Tajudin. Kan, ayam bawang Tajudin. Okay, aku tak pernah makan tu. Okay. Cuba try. Okay, siapa pergi Penang lepas ni, kita kena makan ayam goreng Tajudin. Boleh waste je kot Tajudin, confirm blog. Okay, dia ada 3 makanan kegemaran dia. Okay. Nyonya Laksa, Jennifer dekat Donald and Lily, that's my favorite too bro. Kak Jen, kalau kau tengok ni, kau jangan lupa aku dah cakap first day PKP je aku turun Melaka. Jom kita pergi sama-sama. PKP lifted je, kita pergi Melaka ramai-ramai. Kan, couple. Siapa nama tukang masak ni? Anthony Bourdain. Yes, Anthony Bourdain pernah makan laksa dia. Okay, kau jangan main-main. Laksa dia menang top 50 world street food. Yes, don't play. Okay, makanan dari Melaka lah. Sedap ya Allah, sedapnya. Wait. Wow. Okay. There's three different food yang dia dah promote dekat korang semua. So korang kena ini tulis. Okay, kalau Ruby, apa Ruby? Ruby rindu Tom Yam Kelantan. Sedapnya.
Buatlah sendiri kat Nak rumah. nangis. Tak boleh tak sama dengan yang lelaki tu masak. Wah, ada favourite ni. Okey, selain daripada tu? Selain daripada tu, kita rindu masakan dekat Terengganu semua tu. Oh, okey. Nasi aja kita punya favourite kan. Ya, apa makanan Terengganu yang Ruby suka? Ruby suka nasi dagang. Lepas tu sebab ikan diorang fresh kan kat sana Abang Syam. Ya Allah, sedapnya. Alright. Lepas tu belah kampung Ruby, Perak pula. Ruby rindulah sama sambal dia, sambal macang. Makan dengan ulam. Sedapnya ulam Abang Syam. Ulam sekarang langsung tak ada Abang Syam. Ruby cuba tanam, tak tumbuh. Dia tak besar macam yang makcik tu jual. Kau duduk apartment Ruby, kau janganlah berangan nak tanam buah membelah. Tapi tu kan ada ulam. Tanam ulam. Oh, ulam. Duit. Okey. Ini money plant. Dia keluar duit. Okey. Selain daripada tu apa lagi Ruby? Ruby ni banyak berjalan as a lifestyle blogger. Mesti ada kedai-kedai makan yang Ruby ataupun makanan-makanan Malaysia yang Ruby rasa patut kita highlight lah. Apa dia? Abang Syam, kalau nak best pergi Kampung Baru Abang Syam. Kita highlightkan Kampung Baru. Kita rindu Kampung Baru. Kat situ ada nasi lemak antarabangsa. Alright. Lepas tu ada nasi kerabu yang sedap. Nasi padang. Lepas tu Nasi padang lagi. Ayam penyet. Sedapnya semua ayam. Kau lupa satu lagi kedai. Mamu tengok aja kau tak sebut nama kedai dia. Mamu punya kedai nasi kandak. Abang Botak. Angga Botak. Angga Botak. Mamu sendiri kalau selain daripada masakan yang Mamu masak dan kedai-kedai Mamu sendiri apa makanan Malaysia yang Mamu suka? Yang Mamu suka sebenarnya masakan Malaysia ni ya. Nasi kandak juga, tapi nasi kandak air hitam dekat Penang. Okey, apa beza? Nak ikut. Dekat Kampung Melayu. Nasi kandak Kampung Melayu tu itu adalah orang kata legend lah nasi kandak tu. Dia memang dekat air hitam kemudian yang lain satu lagi yang Mamu suka makan ni apa dia ni mi udang dekat Titi Mi udang ni Timbul. besar-besar kan Mamu? Udang dia besar-besar lengan. Memang sedap. Memang besar, memang puas hati kalau makan itu. Dekat mana? Dekat Titi Timbul. Titi Timbul. Okey. Cuba carilah nanti boleh Google. Mesti akan jumpa kan. Dan satu lagi yang suka makan dekat mana tahu? Dekat apa ni Char Kway Teow Alkaria dekat Bukit Mentajam. Okey. Ini semua kat Penang. Yang ini adalah apa ni Char Kway Teow, the first Char Kway Teow Melayu buat di dalam Malaysia. Dia asalnya di Alkaria, di tepi longkang. Masa zaman-zaman dulu masa umur dalam 15-16 tahun. Okey. Dah ada mudanya. stall Char Kway Teow tu. Char Kway Teow ni dia buat macam yang kerang dari dia buat tepi longkang. Okey. Kita boleh nampak tikus lalu jalan kaki. Yang sedap. Sedap je. Sebenarnya banyak sangat makanan Malaysia sedap-sedap tau. Sampai kan tak tersenarai. Tapi itulah cakap. Sebenarnya selalu tepi longkang ni memang dia punya makanan legend lah. Memang legend lah selalunya. Street food is always the best lah kan. So aku ada soalan nak tanya kat Baki. Baki as a brand ambassador kan. Kau macam kau banyak even though kalau kau tak jadi brand ambassador pun kau banyak keluar negara, kau banyak buat job dekat luar negara. So as Malaysian, apa benda yang kau selalu promote tentang Malaysia kalau kau pergi luar negara? Selain the fact that we speak more than 1 or 2 languages, every Malaysian, which is sebenarnya untuk orang luar tu, diorang macam terkejut juga tau. Yang orang Malaysia ni sebenarnya boleh cakap lebih daripada satu bahasa. Sebab diorang sebenarnya macam ni secara kasarnya sebenarnya sebenarnya Mak Saleh tak pandai sebenarnya. Because diorang sebenarnya diorang cuma tahu apa yang berlaku di keliling diorang. Diorang tak tahu apa berlaku di luar daripada tu tau. Memang betul kan. Sebab diorang kita tinggal atas pokok tau. Betul. Tahu tak bagi selalu kalau kena bangsa yang macam diorang tanya, so where you from? Malaysia. Oh, where's that? And I was like, it's between Thailand and Singapore. Oh, you mean Bali? I macam, aku stalking kau lah kan. Tak apalah,
So I promote that, and then the other thing I promote definitely is our food. Because kat Malaysia ni bagi rasa yang bestnya tu, kita bukan saja makan our local food tau. Malaysia is a very diverse place where you have a lot of different influences. Melting pot. Melting pot daripada China, India, Mama, you know, Jawa, Bugis, Thailand, Siam, different areas. Because baru-baru ni Baki buat satu rancangan makan dan masakan yang I lalu jalan dalam daripada Malaysia sampai ke Tibet. Oh wow. And I realised that negara kita punya taste bud kalau nak pergi, sebab macam mana banyak negara-negara lain dia punya taste bud antara dia very plain ataupun dia punya rasa pedas. Tu macam pedas dia dengan masam dia tu macam melampau kan. Tapi kita tak, we are a very well blended taste ingredient, betul? Ingredients. And I like how everybody macam tadi Mamu cakap apa tu char kway teow yang tepi longkang tu, one of the first Malay char kway teows kan. Tahu tak sebenarnya laksa Penang tu mulanya daripada orang Melayu kita yang buat. Dan kenapa laksa Penang tu jadi sebab nelayan dulu kan mana rumah dia ada fridge. So dia ikan yang tak habis tu dia buatkan macam singgang. Lepas tu dia buat mi pakai beras. Dia jadi laksa, dia letak telur sebiji. And then after that the Chinese people then improvise and make their version of the laksa. Alright. So I always say that Malaysia is one awesome place that kalau you nak makan macam mana pun tak pernahnya bagi rasa anyone that comes to Malaysia yang tak akan jumpa makanan yang dia boleh makan ataupun dia boleh suka. That's the things. Even if you talk about laksa, we have varieties of laksa. Betul. Kan? Laksa Johor. Allah, sedapnya. Tapi laksa Johor kena makan pakai tangan. Tolong jangan tak pakai tangan. Walaupun spaghetti, okay? Kan? Of course. I mean, this is very interesting stories yang Baki share dengan kita. How laksa been invented kan? Macam mana terjadinya laksa tu. This is the stories yang kadang-kadang orang tak tahu. Orang tahu makan laksa, orang tahu laksa Penang, orang tahu laksa Johor, orang tahu laksa ikan sekok, orang tahu laksa nyonya, laksa kari. But macam mana laksa tu mula-mula Sarawak. Ya, laksa Sarawak. Okay. There's a lot of history. There's a lot of history to food. If you go outside of Malaysia pun, it's very easy to kenal demografik negara tu daripada makanan dia, daripada pasar dia. Yep. Betul. So kalau you know, and it's very very interesting. I think besides Malaysia, even Asia, we have such a very interesting, diverse punya background. Yep. Again, compared to negara Mak Saleh, yang segala benda dia cuma bakar, dia steam, dia bakar, dia steam, dia bakar. Dia bakar, dia steam, dia bakar. Kan? Lepas tu dia cakap rendang kita, goreng crispy. Buat lu. Kau. Itu kelakar. Kan? Pasal benda tu makanan tu dari Malaysia, kau nak komen apa? Kan kau nak komen lawan Aban. Cuma stick tu letak kuah sikit. Letak lebih berair kan. Lepas tu letak apa tu siap pernah jumpa. I went to where was it? Italy one time. Okay. And then mamak tu tanya I, where you from? I said I'm from Asia. Lepas tu dia roll dia punya mata tau. Wow. Kenapa? Oh, you all disgrace our food. Macam what do you mean? Sebab macam dorang spaghetti atau pizza tu, katakan macam kalau dia buat spaghetti aglio olio tu, untuk dia memang cuma bawang putih, olive oil dengan a bit of chili flakes. Tu je. Kita aglio olio sometimes we put seafood and so on, right? So to them kita macam mana? Merosakkan dia punya makanan. You know, and then I looked at them and I said, okay, great, yeah, I understand that, but that's how diverse we change the taste. But then at the same time, can you stop, bastardizing our dishes? True. Not Malaysians and Indians do not only eat butter chicken. Our curry is not only one type of curry.
Yep. We've got the mama curry, we've got the Chinese version curry, the Malay version curry, the Indian curry. Yep. Don't put us in one basket. Yeah. Correct or not? Yeah. Yeah. True. So to me, there's no right or wrong, but don't criticize others lah. Sampai ke tahap kau rasa macam kau lebih baik daripada semua orang lain. Yeah. You can improvise, true. You can improvise any food pun. Macam it can be better lah daripada dia kata the curry should be apa? Dry. Apa dia kata? Should be, apa dia kata? Kita punya rendang tu crispy. Should be crispy. Kalau dia kata, kalau you nak tukar version jadi crispy rendang ke apa rendang, we can accept it kan. Betul. You kata should tu yang kita marah tu, bukan kita je, Indonesia pun marah. So benda macam tu lah. So kalau Mamu sendiri, kita dah nak habis, dah sampai 1 jam panjang kita ni, makanan korang dah habis ke belum? Actually ada satu lagi yang bagi simpan. Okay. Alright. Dah 3 price Okay, Mamu, apa harapan Mamu dengan grup yang korang dah buat ni, grup masak apa tak jadi hari ni? Apa harapan korang dengan grup ni sebenarnya? Okay, kita punya harapan satu je. Kita nak semua ahli dalam grup ni dia harmoni lah. Maksudnya jangan kita mencaci atau menghina atau mencela makanan lah. Dan juga jangan juga kita downgrade kan kita punya ahli-ahli yang ada dalam tu. Kita punya matlamat dalam tu sebenarnya kita nak make sure menu yang tak jadi yang dibuat oleh ahli-ahli lain ni akan dibantu oleh ahli yang lain untuk bagi tahu macam mana kita nak perbaiki masakan kita tu. Itu tujuannya. Jadi kita minta lah kepada semua ahli dalam grup ni gunakan orang kata apa kepakaran masing-masing. Kalau yang mana expert boleh advice, kalau yang mana yang buat tak jadi tu walaupun dah profesional buat tak jadi, just masuk je. Even Jihan Musa pun dah masukkan dia punya cookies yang dia buat tak jadi tu masuk dalam kita punya group. Memang dapat banyak ni lah, banyak like daripada members dalam tu lah. Jadi kita harapkan orang kata apa akan jadi satu portal khas dalam group ni yang boleh membantu lah orang kata apa ahli-ahli lain yang tengah duk belajar masak sekarang ni. Even Baki pun kalau tak hati masak nanti ada orang boleh advice dia nanti. Alright. Kalau Ruby sendiri sebagai orang yang pun orang kata terlibat juga secara tak langsung dalam grup ni dan sebagai orang luar dalam masa yang sama sebagai seorang blogger, apa harapan Ruby tentang dunia blogging ataupun dunia digital ni? Apa yang Ruby harapkan? Ruby selalu tengok perkara-perkara negatif lagi banyak sebab itu apa yang kita nak tengok sebenarnya. Tapi bila kita dalam dunia digital ni, kita kena betulkan niat kita nak tengok apa. Sebab dunia digital ni banyak sangat informasi menarik tau Abang Syam. Kita boleh ambil daripada sudut positif macam contohnya makanan yang tak jadi tu. Kita ambil daripada sudut positif, kita kena komen kat orang tu, bagi semangat, cakap kat dia don't give up kak, boleh cuba lagi. Lepas tu kalau yang blogging ni jangan copy paste please. Kalau ada sesuatu yang menarik macam contohnya apa yang kita sedang lakukan untuk grup masak apa hari ni tak jadi kan, masak tak jadi, masak apa tak jadi hari ni. So daripada situ pun jangan copy paste apa yang kita punya members punya posting. Sebab kita nak content tu original. Jadi bukan nampak ada orang post ni kita keep posting lagi sekali dan copy masuk kat group lain, dekat page lain, tak nak. Dunia digital ni biar kita jadi original. Betul, faham. Any last word from you Baki as someone yang memang like from dulu terlibat dengan dunia penyiaran and everything and now the digitalization punya ni, how do you see this influence Malaysians? Kita nak tengok daripada sudut positif lah. Bagi rasa okay, this is macam ni nak cakap advice nanti macam orang rasa saya macam perasan bagus share something. My point is that I think everybody should play a part because everybody has the power within this digital platform. Zaman dulu kita duk bising cakap we don't have the power of the press, we don't have the power of speech. Sekarang we do have the power of press, we do have the power of speech because of this digital thingy, right? Yes. So when you see postings, you tengok postings yang you rasa macam negatif, you tengok postings yang orang tengah bergaduh lah, orang tengah apa, the power is in your hands whether or not to make this person famous. To share. By sharing this stuff, by sharing this type of things,
you are not helping yourself. In fact, you are being the stupid one because you are giving this person power. You are giving this person power because this person nak famous. Kerja dia memang nak famous. Dia pakai platform ni untuk dia famous memang minta. kan. Dia memang kecaman. minta. Dia macam tolonglah share. That's the reason why aku over dekat online. That's the reason why I see all sort of things, right? So rather than kita share taklah ni, buat bodoh. And create. I like this whole masakan tak jadi punya web page because you rather than macam ni, we are in a situation where it's very sad. Every day you tengok orang sakit, every day you tengok orang tengah berjuang and stuff like that. This is a platform where people can go in and have a clean laugh. Correct. You know, life is not have a clean laugh. Correct. It's a very positive thing, and you should use this digital networking as a platform for you to spread love, to spread positivity. One thing I think yang which is a positive thing with COVID-19 is perasan tak sekarang kurang posting-posting tentang benda-benda yang ada kena-mengena dengan race issues. True. Not many people mind race issues. I think that is really positive, and I think we should remember that, and we should keep on going forward, you know, and use this platform as a very positive what do you call it? Way of spreading love. Yep. Thank you. Very wise word from you. All right, I think I have taken like almost an hour of your time. Tak apa, you dah kasih kita makan. Pukul 6. So mari kita sambung makan. Jadi ada orang belanja. Ada orang belanja. Tony Romas pula tu. Terima kasih Tony Romas. Okay, alright. I hope everyone lagi King Shrimp ni. Wah. So saya harap hari ini kita semua dapat sedikit manfaat daripada sharing kita berkenaan dengan walaupun kita punya topik masak apa tak jadi hari ini, very interesting group yang di-create oleh Mamu Puan Laila, kalau tak silap saya, one of the founders. Kak Laila. So it's very interesting group that makes everybody like macam gelak lah. Sumpah pagi-pagi one of my friend WhatsApp me about this group. Pagi-pagi aku baru bangun tidur, aku tengok group ni, aku gelak duduk kat katil dekat satu jam duk tengok, duk scroll benda ni. Gila doh. I think that was the best morning I ever had during PKP tu. Serious. I was like, what? Sampai kecut perut aku. And betul, sebab kita dah habis tak nak tengok Netflix, dah tak nak tengok movie, drama semua tu. So kita cari something else. So wujud group ni memang terbaik. Yeah. Because it's benda yang real, benda ni dekat dengan hati kita. Betul. And, you know, kita pun belajar, selain daripada kita nampak benda-benda tak jadi, kadang-kadang kita tengok resepi-resepi yang kita tak pernah tahu pun, kan? Makanan-makanan kita tak pernah tahu pun. Dan kita dapat manfaat daripada situ. So terima kasih banyak-banyak sekali lagi Ruby, Baki and Mamu. Thank you Abang. Thank you Mamu. Ya, kita pun baru bagi. Thank you very much Tony Romas. Okay, thank you Tony Romas. Jangan lupa bagi lagi. Alright. Okay guys, bye. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam.